Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid dan juga penonton-penonton YouTube sekalian. Baiklah, seperti yang kita ketahui, dalam tahun ini UPSR telah dimansuhkan. Jadi, bila UPSR mansuh, silibus masih tetap sama. Okey, pembelajaran karangan masih diteruskan bagi tahap 2. Okey, jadi tanpa membuang masa, hari ini saya akan tunjukkan kepada murid-murid dan juga penonton sekalian cara untuk membina karangan jenis autobiografi dengan teknik yang telah saya sediakan. Okey, ini adalah bahasa Melayu penulisan dan hari ini kita belajar tentang karangan. Alright. Dan hari ini kita akan masuk pada topik buku teks bahasa Melayu muka surat 52 dalam unit kamu mampu mengubahnya. Ini adalah petikan ataupun contoh karangan yang telah disediakan dalam buku teks tersebut. Dan kita dapat ketahui dalam buku tersebut tentang topik keledar. Okey, jadi kita lihat topik dia, aku sebuah topik keledar. Dan ada gambar topik keledar di sini. Ini karangan contoh sahaja, kita hanya boleh baca. Tapi saya nak gunakan teknik yang telah saya sediakan untuk murid-murid. Ini contoh karangan ini. Kita akan masuk kepada teknik yang saya ajar kepada murid-murid saya. Okey, dalam buku fokus, contoh buku latihan, ada 4 perenggan, A, B, C dan D. Daripada, okey, kita boleh baca sendiri daripada A kepada B, B kepada C, C kepada D. Okey, sekarang kita masuk ke teknik yang saya ajar. Iaitu nama dia teknik KKOGS. Apa itu KKOGS? Jadi kita saksikan. Okey, key yang pertama adalah kilang. Okey. Dan key yang kedua adalah kedai. O, orang. Dan GS, gembira atau sedih. Okey, macam mana kita nak buat karangan autobiografi ni dengan menggunakan teknik KKOGS ni? Mari kita lihat perenggan demi perenggan. Okey, kita ambil pada key yang pertama iaitu kilang dalam perenggan pertama. Okey, ini adalah contoh kata kunci yang telah saya sediakan untuk murid-murid saya. Okey, key yang pertama daripada kilang. Mesti ingat, okey, aku sebuah topik keledar dihasilkan kilang. Okey, dekat mana? Johor Bahru. Okey, dalam kilang proses pembuatan topik keledar tersebut diperbuat daripada sejenis plastik keras berkualiti. Setelah siap, okey, bungkus, pembalut gelembung, okey, diletakkan dalam sebuah kotak. Okey, ini kata kunci yang saya sediakan untuk murid-murid saya. Kita lihat jawapan bagi perenggan pertama. Okey, aku sebuah topik keledar. Aku dihasilkan di sebuah kilang yang terletak di Johor Bahru. Aku diperbuat daripada sejenis plastik keras berkualiti tinggi. Setelah siap, aku dibungkus dengan pembalut gelembung. Kemudian aku diletakkan di dalam sebuah kotak. Okey, ini proses pembuatan dalam kilang. Key yang pertama. Kemudian kita ingat, key yang kedua adalah kedai. Bila dah siap, proses pembuatan dalam kilang akan dihantar ke kedai. Okey, mari kita sama-sama lihat dalam perenggan yang kedua. Okey, kedai mesti ingat. Kemudian dihantar kedai motosikal menaiki lori. Mempamerkan aku sebuah rak kaca cantik. Jadi bila barang dah siap, bila topik keledar dah siap, dia akan dihantar ke kedai. Okey, semestinya dengan menaiki lori. Okey, kemudian dipamerkan. Siapa yang akan mempamerkan topik keledar tersebut? Semestinya tuan kedai. Dan bila barang yang baharu untuk dijual kepada pembeli, kita mesti, tuan kedai ataupun penjual mesti meletakkan barang tersebut di tempat yang cantik untuk menarik perhatian pembeli. Kita lihat jawapan pada perenggan yang kedua. Kemudian aku telah dihantar ke sebuah kedai motosikal dengan menaiki lori. Tuan kedai itu telah mempamerkan aku di dalam sebuah rak kaca yang cantik. Ini bagi perenggan kedua. Okey, ingat, key yang pertama kilang, key yang kedua kedai dan yang ketiga adalah O, iaitu orang.
Orang di sini bermaksud adalah pembeli. Okey, kita lihat pada perenggan ketiga. Pada suatu hari, seorang pemuda kedai, dia menjadi rambang mata untuk topik ledah baru. Dia tertarik melihat, dia mencuba di kepalanya. Selepas itu, membayar tuan kedai lalu membawa pulang. Okey, dalam perenggan ketiga, okey, seorang pemuda telah datang ke kedai dan dalam perenggan ketiga juga saya telah masukkan satu simpulan bahasa iaitu rambang mata. Okey, apakah maksud rambang mata? Seseorang yang pergi ke kedai ataupun mana-mana tempat melihat barang yang banyak dan cantik, kita menjadi rambang mata. Kita tak tahu nak pilih barang yang mana. Okey, kita lihat jawapan dia. Pada suatu hari, seorang pemuda telah datang ke kedai. Dia menjadi rambang mata untuk membeli topi keledar yang baru. Dia tertarik melihat aku. Dia mencuba aku di kepalanya. Selepas itu, dia membayar kepada tuan kedai lalu membawaku pulang ke rumahnya. Okey, dalam perenggan yang ketiga ini, okey, bila perenggan kedua dah siap iaitu hantar ke kedai, jadi akan ada seorang lelaki ataupun seorang perempuan datang ke kedai untuk cari topik keledar. Okey, ini adalah fitrah manusia nak beli barang, dia datang kedai. Okay, dia lihat jadi rambang mata. Bila dah nampak yang sesuai dengan dia, dia beli dan bawa balik. Okay, selepas itu, dalam perenggan yang keempat, okay, apa dia? GS, gembira atau sedih. Okay, di sini kita dapat kenal pasti sama ada tuan yang baharu atau pembeli tersebut dia gunakan dengan cermat ataupun tidak cermat. Sekiranya cermat, barang tersebut akan berasa gembira dan sekiranya barang itu rosak, okay, jadi cerita ini akan berakhir dengan sedih. Gembira atau sedih. Kita lihat pada perenggan yang keempat. Okey, pada setiap hari aku akan menggunakan semasa motosikalnya cermat. Berasa gembira, dapat berkhidmat tuan aku. Okey, dalam cerita ini saya bagi karangan yang pendek saja. Perenggan keempat saya bagi yang paling pendek, yang paling ringkas. Okey, bila dah guna dengan cermat, okey, dia berasa gembira. Okey, tapi sekiranya murid-murid yang pandai, dia nak tukar cerita, dia nak jadikan cerita ni sedih. Okey, mungkin murid-murid boleh ceritakan pada suatu hari, okey, tuan aku yang baru telah memakai aku, kemudian dia bawa aku pergi ke tempat kerja. Okey, dia mengalami kemalangan jalan raya dan aku telah rosak ataupun pecah semasa kemalangan tersebut. Tetapi aku dapat menyelamatkan nyawa tuan aku. Okey, begitulah kisah hidup aku. Dalam perenggan keempat yang saya ceritakan sekarang ni adalah pengakhiran yang sedih. Tapi dalam perenggan keempat yang sekarang dalam yang anda nampak ni, saya akhirkan cerita dengan perasaan gembira kerana saya ajar murid-murid saya supaya mereka dapat kenal pasti cara paling asas untuk membina karangan atau biografi ini. Okay, kita lihat jawapan dia. Pada setiap hari, tuan aku akan menggunakan aku semasa menunggang motosikalnya dengan cermat. Okay, dekat sini kita boleh highlight. Bila cermat, barang tersebut akan sentiasa dalam keadaan baik. Aku berasa gembira kerana dapat berkhidmat kepada tuan aku. Okey, teknik KKOGS ini tidak terhad kepada karangan aku sebuah topik keledar. Mungkin penonton juga boleh gunakan teknik KKOGS ni kepada aku sebuah jam tangan ataupun aku sebuah telefon bimbit dan sebagainya. Anda boleh ubah tajuk cerita tapi anda perlu menggunakan teknik KKOGS. Okey, saya ulang kembali lagi. Okey, K, kilang. K yang kedua, kedai. Yang ketiga, orang. Dan yang keempat, terakhir sekali, G atau S. Okey, saya harap teknik ini dapat memberikan pencerahan kepada anda di luar sana ataupun murid-murid yang tak pandai ataupun kurang cara ataupun tak dapat nak
apa orang kata, tak dapat nak fikirkan idea daripada satu perenggan ke satu perenggan. Okay, teknik ini adalah teknik yang besar. Okay, setiap daripada perenggan boleh lihat Kelang pergi ke kedai, kedai pergi ke orang, dan akhirnya cerita tersebut berakhir dengan gembira ataupun sedih. Okay, saya harap sekali lagi anda dapat fahami teknik ini dan anda dapat gunakan semasa anda membina karangan jenis autobiografi. Jadi itu setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap murid-murid dan juga penonton di luar sana dapat memahami teknik ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.